Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ba'du. Alhamdulillah. Yang pertamanya, sama-samalah kita mengangkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pertemuan kali ini dapat kita bertemu buat meneruskan kuliah di dalam talian, dan insya-Allah pada pertemuan kali ini kita akan berbincang dan juga bermunaqasyah tentang ahwal ashabul furud. Yang keseterusnya, setelah kita selesai yang terakhir baru-baru ni sebelum daripada cuti mid-sem, perwarisan jaddah, dan hari ini insya-Allah kita akan berbincang berkenaan dengan pewarisan bintun atau banat. Dan kalau sempat, insya-Allah kita masuk kepada perwarisan banatul bani, cucu perempuan. Sekejap start cari share file. File belum buka lagi. Restart semula tadi jadi lambat sikit. Alright. Di start harap paparan skrin dalam komputer masing-masing terkeluarlah file yang start share ni. Ada keluar tak PowerPoint? Ustaz pun tak jumpa ni mana tak. Banyak skrin sangat ni. Ada keluar tak PowerPoint? Belum keluar lagi. Tak nampak lagi Ustaz. Nampak dah Nampak Ustaz. lagi? Nampak dah? Nampak dah. Okay. Anak perempuan. Jadi anak perempuan ataupun bintun ataupun banak ada 3 ahwal, 3 situasi pewarisan untuk anak perempuan. Yang pertamanya an-nisfu 1/2, 2/3 dan juga asabah. Jadi 3 kaedah pewarisan ataupun 3 ahwal pewarisan anak perempuan ini insya-Allah kita akan selesaikan dalam masa lebih kurang 1 jam ini. Kemudian baki itu kita akan baki berkenaan dengan banat kita akan selesaikan dalam jam yang seterusnya. Baik, untuk anak perempuan yang pertama 1/2. 1/2 an-nisfu wa yushtaratu hatta tarisal bintu an-nisfa syartani. Disyaratkan supaya mewarisi oleh anak perempuan akan 1/2 dengan 2 syarat. Jadi syarat untuk anak perempuan dapat 1/2 ni ada 2. Awalan, antakuna wahidatan. Antakuna al-bintu wahidatan. Maksudnya adalah anak perempuan itu seorang diri. Jadi anak perempuan itu seorang sahaja yang ada. Sama ada, tak kira daripada mana-mana
suami ataupun daripada mana-mana isteri sekalipun. Anak perempuan yang ada sekarang semasa si mati itu meninggal. Kalau si mati itu yang meninggal tu lelaki, dia ada anak perempuan, tak kira daripada isteri yang terdahulu ataupun isteri yang sedang dalam ketika mana dia meninggal tu, anak daripada isteri yang baru. Jadi kalau ada seorang anak perempuan, jadi anak perempuan tu akan dapat 1/2, itu syarat yang pertama. Kemudian asyartu tsani alla yakuna ma'aha akhun laha yu'assibuha. Bahawa tidak ada berserta dengannya saudaranya. Saudara kepada anak perempuan. Maksudnya ialah ibnun. Maksudnya si mati tidak meninggalkan ibnun. Si mati meninggalkan anak perempuan tunggal itu seorang sahaja. Tidak ada anak lelaki. Wa dalilu dzalika qaulullahi ta'ala wa in kanat wahidatan falahan nisf. Dalilnya ialah sekiranya firman Allah Ta'ala yang bermaksud sekiranya adalah anak itu seorang wahidatan falaha an-nisfu maka ia mendapat maka baginya an-nisfu 1/2. Jadi 1/2 syaratnya in kanat wahidatan. Jelas dalam ayat itu menerangkan tentang syarat untuk separuh ini sekiranya anak si mati itu seorang sahaja anak perempuan. Tapi kenalah digabungkan dengan syarat sebelum daripada itu yang disebut lidzakari mislu hadzil unsayain. Kalaulah ada anak lelaki, jadi kalau ada anak lelaki, anak perempuan akan jadi asabah. Kerana Allah Ta'ala sebut yusikumullahu fi auladikum. Allah Ta'ala wasiatkan kepada kamu pada anak-anak kamu lidzakari bagi anak lelaki. Maksudnya kalau ada anak lelaki lidzakari mislu hadzil unsayain, maka anak lelaki itu akan mendapat bahagian seumpama 2 bahagian anak perempuan. Unsayain, 2 anak perempuan. Jadi 1 lelaki, 1 bahagian lelaki menyamai 2 bahagian anak perempuan. Jadi daripada ayat itu keluarlah 2 syarat ini. Kalaulah anak perempuan itu seorang, tidak ada anak lelaki, maka anak perempuan akan dapat, seorang itu akan dapat an-nisfu 1/2. Ini situasi yang pertama bagi anak perempuan. Seterusnya situasi yang kedua. Situasi yang kedua bagi anak perempuan ialah as-sulusani 2/3. Lil bintaini fa aksar. Lil bintaini untuk 2 orang anak perempuan fa aksar ataupun lebih dan ke atas. 2 orang perempuan, anak perempuan dan ke atas. Jadi disebut di sini pengarang dalam fiqh al-manhaji menyebut lil bintaini, di situ sudah menunjukkan syaratnya. Syarat 2/3 ni ialah untuk 2 orang ataupun lebih. Kemudian baki lagi syarat yang lain. Wa yushtaratu li irthihima thulutsaini syartun wahidun. Dan disyaratkan untuk pewarisan kedua-duanya, kedua-dua anak perempuan ini ataupun lebih anak perempuan, untuk mendapat 2/3 satu syarat saja. Wa huwa adamu wujudi mu'assibin lahunna wa huwa ibnul mayyiti. Iaitulah ketiadaan orang yang mengasabahkan mereka. Siapakah yang mengasabahkan mereka? Wa huwa iaitulah ibnul mayyiti, anak lelaki kepada si mati. Tak kiralah sama ada anak lelaki ini merupakan adik-beradik kandung kepada anak perempuannya ataupun merupakan adik-beradik daripada ibu lain, adik-beradik tiri daripada ibu lain, ayah yang sama contohnya tak, ataupun ibu yang sama tetapi ayah yang berbeza, boleh jadi juga kerana mungkin yang mati itu perempuan, dia ada anak dengan suami, dengan ayah, dengan suami baru, kan kemudian dia juga ada anak dengan bekas suaminya yang terdahulu. Jadi bekas daripada suami yang terdahulu tu
Katakanlah anak lelaki ada. Dengan suami yang baru ni, dia dapat anak perempuan. Jadi ketika dia mati, si mati meninggalkan anak perempuan daripada suami baru dan juga anak lelaki daripada suami lama. Jadi kedua-duanya adalah anak kepada si mati. Oleh kerana itu, kalaulah ramai anak perempuan daripada suami yang terbaru ni, anak lelaki seorang daripada suami dahulu menjadikan mereka dapat asabah dengan sebab anak lelaki tersebut. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, sambungan daripada yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsayain. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatain falahunna thulutha ma tarak. Maka sekiranya kunna adalah mereka. Amma itu kunna adalah mereka nisa'an, ramai perempuan. Kalaulah ramai daripada lebih daripada dua orang lah. Fauqath nataini, melebihi ataupun lebih daripada atas daripada dua orang. Maksudnya kalau bilangan jumlah mereka melebihi dua orang dan ke atas, maka bagi mereka 2/3 apa yang ditinggalkan. 2/3 daripada apa yang ditinggalkan oleh si mati. Maksudnya kalaulah mereka ni berjumlah 2 orang, anak-anak perempuan ramai, tidak ada anak lelaki yang mengasabahkannya, mereka akan berkongsi dalam 2/3 daripada keseluruhan harta pusaka si mati. Yang ni setelah mana kita tolak bahagian-bahagian lain yang perlu ditolak dalam hukuk al-muta'alliqah bitarikatil mayyiti. Jadi maksud fauqa isnataini di sini ialah ai isnataini fama fauqa, iaitu 2 orang anak perempuan dan ke atas. Jadi satu orang, kalau satu orang dapat separuh. Kalau 2 orang ke atas dapat, mereka semua akan dapat 2/3, kongsi dalam 2/3. Kemudian situasi yang ketiga ialah asabah. Situasi ataupun al-halatu as-salisatu lil binti awil banat al-asabah. Man yu'assibuha atau yu'assibuhunna bahwa al-ibnu, orang yang mengasabahkannya ialah anak lelaki. Kemudian kaedah dalam asabah di sini ialah lidzakari mithlu hadzil unsayain, berdasarkan kepada firman Allah Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah mewasiatkan kepada kamu, pada anak-anak kamu, dalam anak-anak kamu bagi lelaki seumpama nasib ataupun habuan 2 orang anak perempuan. Jadi ayat yang kita baca daripada permulaan yusikumullahu fi auladikum, waktu li zakari mislu hadzil unsayain, ini asabah, cerita tentang asabah untuk anak-anak. Fa in kunna nisa'an fawqa isnataini falahunna thulutsa ma tarak, itu cerita tentang 2/3. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu, itu adalah cerita tentang ataupun dalil tentang 1/2 untuk anak perempuan. Jadi ayat-ayat ni, rangkap-rangkap ayat ini menjadi dalil kepada situasi perwarisan, 3 situasi perwarisan untuk anak perempuan. Baik, selesai kita ketiga-tiga ahwal banat ataupun ahwalul binti awil banat. Kemudian kita lihat secara praktikal pula macam mana contoh-contoh bagi mewakili semua ketiga-tiga. Jadi contoh ni kita guna aplikasi Excel. Kita akan buat contoh dan Ustaz akan terus letak waris-waris di sini tanpa menyebut situasi kes yang panjang lah. Contoh, si mati meninggalkan zaujun, bintun, ibnu, ibnin.
Jadi Ustaz perlukan dari penyertaan daripada semua ahli kelas ni, kelas yang hadir ni, untuk sama-sama kita letakkan fardu, bincang fardu. Dia ada dua hala, bukan daripada Ustaz sajalah. Sambil-sambil kita murajaah fardu untuk ashabul furu' yang telah kita bincangkan sebelum daripada ni. Okey, ada cadangan untuk zaujun berapa di sini? 1/4. Zaujun 1/4. 1/4. Bintun Asobah. bintun asabah sebab apa asabah? Dia kena ada alasan lah. Zaujun tu 1/4 sebab si mati meninggalkan furuk waris. Okey, Sebab boleh dia terima. ibin-ibin. Ada ibn-ibn. Ibn-ibn cucu. Itu ibn-ibn itu adalah cucu. Jadi kita kena jelas tadilah syarat dia. Syarat untuk bintun dapat 1/, berapa? Dia 1/2. Seorang ni 1/2. Untuk dapat 1/2 ni tiada saudara yang mengasabahkannya. Adamu wujudi mu'assibiha. Dan orang yang mengasabahkan anak perempuan ini ialah anak lelaki. Ibnun. Ibn ini adalah cucu. Cucu lelaki, bukan anak lelaki. Jadi ibn ini tidak mengasabahkan bintun. Jadi itu kena jelas. Ustaz buat contoh ni. Jadi kalau kita lihat situasi yang berbeza ni, boleh kita fahamilah situasi mana perbezaan berdasarkan kepada perbezaan fardu berdasarkan kepada perbezaan situasi. Di sini tidak ada ibnu, jadi bintun ni dikira seorang diri. Seorang diri tidak ada orang yang mengasabahkannya, dia dapat. Jadi bintun akan dapat 1/2. Dia akan dapat fardunya. Kemudian ibnun cucu lelaki daripada anak lelaki, ini waris asabah. Jadi ibn akan dapat asabah. Fardu 4 dengan 2, asal masalah akan jadi di sini berapa? 4 asal masalah. Hal antum ma'ana berapa untuk satu untuk zaujun? 1. 1. Untuk bintun 1. 1/2, separuh daripada 4. Separuh 4. 4 bagi 2. 4 bagi 2, 2. 2. Kemudian baki 4 tolak baki 4 tolak 3 jadi 1. 1. Okay, ini tanpa kotak. Ustaz tak buat kotak ini. Border. Baik. Border. Tak kena. Terlindung. Apa biarlah situ. Kemudian contoh yang lain. Si mati meninggalkan, si mati ni lelaki dah pula yang mati tadi, perempuan mati. Meninggalkan zaujatun bin, 2 orang bintun, kemudian tinggal seorang lagi, abun. Baik, sama-sama kita murajaah di sini. Waris, ni waris al-warasah, kemudian fardu. Baik, untuk zaujah berapa fardu? 1/8 Ustaz. 1/8. 1/8 kerana si mati meninggalkan furuk waris. Bintun? 2/3. Okey, 2 orang. Kongsi dalam 2/3. 2/3. Abun? 1/6. 1/6. 1/6 saja ke? 1/6 asobah. Tambah asabah. Tambah dengan asabah. Kerana asabah itu sebabnya si mati ada anak
furuk waris perempuan sahaja, tidak ada furuk waris lelaki yang mengambil asabah. Jadi ayah akan dapat asabah. Ayah akan mengambil asabah kalau ada baki. Baik, kita ada fardu 8 dengan 6. Membawah 8 dengan 6. Jadi asal masalahnya 8 dengan 6 tawafuk bin nisfi, tawafuk kongsi CP2, 8 bahagi 2, 4, 4 darab 6, 24. Jadi asal masalah 24. Untuk zaujah 24 bahagi 8, jadi 3. Untuk bintun 24 bahagi 3 darab 2. 24 bahagi 3. 8. 8 darab 2, 16. 16 boleh 16. kongsi. Boleh kongsi tak untuk dua orang? 16. Jadi seorang dapat 8. Tidak ada perpuluhan. Bila tidak ada perpuluhan, boleh kita bagi terus ini. Baik, untuk abun pula 1/6 daripada 24. Maksudnya 24 bahagi 6. Okey. 4 untuk abun. Ada baki ke tidak sini? 3 campur 16, 19. 19 campur 4, 20. Cepat-cepat. Baca 23. satu. 3. Ada baki 23. 1, Ustaz. 1. Baki ada 1. Jadi 4 tambah 1. 1. Abun akan dapat 4 tambah dengan asabah 1. Jadilah 5. Jadi sini kita buat contoh. Tengok contoh. Bentong 2 orang dapat 2/3. Baik, contoh yang lain. Kita buat lagi, mencampur lagi lah. Si mati meninggalkan 4 isteri. Ini poligami ni. Si mati itu lelaki meninggalkan isteri 4 orang. Zaujatun 1, 2, 3, 4. Zaujah 3, 4 orang isteri. Kemudian daripada 4 orang isteri ni, nak ada berapa orang anak? Ustaz terima cadangan daripada antum semua merancang masa depan. Seorang isteri lelaki. Kahwin nak ada anak tak? Kita ada anak belaka? Ada anak kita ni, masalah contoh ni, kita contoh anak perempuan ni. Baik, katakanlah daripada setiap orang isteri tu ada berapa ni? 3. 3. Oh, banyak lah. 3 daripada 1, 2, 3. Okey, jadi 12 tau. Boleh tahan. Kita tak 10 orang dah. Boleh tak? Tak 10. Setuju? Boleh, Setuju, Ustaz. Ustaz. 10 orang. Bintun. Jadi kalau senarai 10 orang ni, panjanglah senarai dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang bintun. Jadi 10 orang bintun, count 10. Okey. Kemudian, untuk seorang lagi ada datuk jadun. Macam mana ni? Kita buka dulu untuk ruangan kolom mana-mana yang sama tu, sama title dengan si mati. Baik, zaujah berapa dapat? 1/8. Okay. Bila si mati meninggalkan furuk waris, zaujah akan dapat 1/8 as-sumun. Kemudian banat, 10 orang banat, banyak orang dapat? 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. Jad, ada bahagian tak Jad? Ada 1/6 asabah. 1/6 dengan baki. 1/6 tambah baki. Baki. 1/6 tambah asabah. Asabah. 1/6 tambah asabah. Okay, jelas tak nampak ni? Kenapa kecil dalam tu, dalam paparan? Jelas tak jelas? Jelas nak besar sikit. Kat wahai ramai. Kalau wahai ramai lagi dalam kes munasakhat, rasanya melebihi ni. Sebab Ustaz pernah jumpa dalam kajian munasakhat ni, sampai 73 orang waris. Ni baru 10, 11, 14, 15 orang baru. Baik.
Asal masalah, baik pembawah, kita lihat pembawah antara 8 dengan 6 ataupun 8 dengan 3, 8 dengan 3 tabayun ataupun 8 dengan 6 tawafuk akan jadi masalah ni 24. Masalah ni ialah 24 asal masalah. Untuk zaujah 24 bahagi 8. 24 bahagi 8 berapa? 3. 3. 3. 3. Di sini terlampak daripada jumlah ni 3 nak bagi 4 mana tak boleh dah sini. Jadi kita tak boleh nak pecah lagi sini. Kita letak saham, jumlah saham je dulu. Kemudian 2/3. 28 bagi 23 darab 2 sama macam tadi juga lah. Jadi 16. Nampak 16 macam tadi 16. Ni 8 boleh terus boleh bagi kepada dua orang. Sekarang ni 16 dengan 10. Boleh bagi ke tidak? Tak. Okay, tak boleh bagi. Dia ada Tak pecahan. boleh. Ada perpulahan. Okay, kita biarkan dulu situ. Kemudian jad sama macam kisah atas juga lah. 1/6 daripada 24. 24 bagi 6 jadi 4. 24 bagi 6. 4 tambah dengan baki. Berapa? 1 baki jadilah 5. Nampak tak tu? Sekarang ni 1/6 4. Kemudian kita jumlahkan seluruh saham 3 campur 4 campur 16 jadi 20. Campur 3, 23 jadi baki ada 1. 4 tambah 1 jadi 5. Jadi kita ada 2 saham di sini yang tak boleh dibahagi kepada waris. Kalau dibahagi melibatkan perpuluhan, inkisar. Jadi kita perlu di sini bulatkan nombor pecahan saham tadi. Pecahan saham. Yang pertama 3 nak dibagi kepada 4. Jadi 3 dan 4 adalah nombor tabayun. Di sini kita letaklah sini angka 4. Kalau sebelah kanan ni, sebelah kolom sebelah kanan ni kita buat catatan 4. Maksudnya 4 orang. 4 tu merujuk pada 4 orang. Kemudian 16 dengan 10 orang banat. 16 kita letak sini 10. Jadi juga tidak boleh dibahagi. Jadi yang ni contoh ni cuba lihat baik-baiklah. Cuba kita perhati fokus dengan betul-betul fokus lah sebab kita akan di sini kita akan tasheh 2 kumpulan waris. Kita akan buat tasheh kepada 2 kumpulan waris. Yang pertama 3 dengan 4. 3 dengan 4 tak boleh dibahagi dan 2 nombor ni adalah tabayun. Oleh kerana tabayun yang pertama ni perlu didarab dengan 3. Saham 3 perlu didarab dengan 4. Okay. Nampak tak tu? Saham 3 ni dalam kurungan di sini perlu didarab dengan 4. Itu yang pertama yang perlu kita langkah untuk kita buat tasheh secara, kalau tasheh melibatkan 2 sinfon ataupun sinfa ni ataupun banyak terlibat dengan waris, saham waris yang tak boleh dibahagi. Saham yang pertama 3 nak bagi pada 4 perlu didarab dengan 4. Maksudnya 3 saham ni perlu didarab dengan 4. Kemudian 16 dengan 10. 16 dan 10. Cuba lihat apakah hubungan nombor antara 16 dengan 10. Okay, sama-sama kita ingat semula. Kita yang pertama untuk nisbah nombor ni, yang pertama tamasul. 16 dengan 10 ni bukan tamasul. Kemudian yang kedua tadakhul. Tadakhul ni nombor kecil boleh masuk dalam nombor besar kalau digandakan. 10 dengan 16, kalau kita darab 2, 10 jadi 20. Jadi tak masuk, tak bertemu dengan 16. Jadi bukan tadakhul. Kemudian yang ketiga tawafuk. Tawafuk ni maksudnya berkongsi sifir. Okay, 16 dengan 10 ada berkongsi sifir.
Sifir apa yang dikongsi? Sifir 2. Kita kalau ada sifir, banyak sifir yang dikongsi, kita ambil sifir yang terbesar. Jadi yang terbesar di sini, jadi satu je dah sini tak? Sifir 2 je. Sifir 4 tak boleh masuk dengan 10. Sifir 5 tak boleh masuk dengan 16 pula. Jadi kongsi sifir yang dikongsi ialah 2. Jadi keadaannya ialah macam mana kita nak buat sini 10 dibahagi dengan 2. Oleh kerana dikongsi sifir 2 kan, jadi 10 bahagi 2. Bila 10 bahagi 2, jadi jawapannya adalah berapa? 5. 5. Di sini kena darab dengan 5. Okey, jangan darab 10 sini. Kalau darab 10, besarlah nombor jadinya. Sebab kita kena cari GSTK antara 16 dengan 10 di sini. 16 dengan 10 ialah 16 darab 5 berapa? 16 darab 5. 80 tau. Okay, 80 di sini. Maksudnya kalau kita darab dengan 10 jadi 160. Jadi banyak kita bazirkan ataupun kita menyebabkan bahagian, kalau kita pun bahagian tanah tu paksa pecahlah 180 bahagian. Padahal boleh pecah 80 bahagian je. Dia pecah 160. Jadi nampak di situ kerugian dari sudut pembahagian loop-loop. Sepatutnya boleh dibuat secara lebih kecil lagi. Jadi di sini langkah ke seterusnya, kita lihat nombor dalam korongan ini. Lihat nombor dalam korongan antara 4 dengan 5. Bukan yang luar korongan tu. 4 dengan 5 adalah apa hubungan nombor? 4 dengan 5. Ada nak bagi jawapan 4 dengan 5 apa hubungan nombor? Tamasul bukan. Tadakhul, nombor kecil tak boleh masuk dalam nombor besar. Jadi bukan tadakhul. Kongsi sifir tak kongsi sifir? 4 dengan 5 ada kongsi sifir? Tidak ada. Itu nombor 5. Tak boleh nak bagi dengan 2, tak boleh nak bagi dengan 4, dengan 3 pun tak boleh. Nombor perdana dia panggil tak. Kemudian, bila tidak ada kongsi sifir, maka 4 dengan 5 ni adalah tabayun. Tabayun ialah dengan cara darab direct antara dua nombor ni. Jadi 4 darab dengan 5, berapa jawapan dia? 4 darab dengan 5. 20. Macam budak kecil je Ustaz ngajar ni. 4 darab 5 ialah 20. Jadi macam mana kaedah nak tahu, nak tasih? Di sinilah fungsinya kita mengetahui hubungan nombor. Tujuannya nak cari GSTK. Jadi kita cari GSTK antara 4 dengan 5 adalah 20. Jadi di sini kita perlu darab dengan 20. Asal masalah 24 tadi perlu didarab dengan 20. Langkah kita nak selesai satu persatu ni, Ustaz tunjuk. Jadi kalau tak faham tu nanti boleh rujuk semula kepada rakaman. Lihat macam mana kita buat ni. Jadi yang pertama, langkah yang pertama tadi kita lihat antara saham 3 dengan 4 orang. 4 orang isteri tak boleh nak bagi. Jadi 3 dengan 4 ni adalah tabayun. Kita buat catatan dalam korongan di sini perlu didarab dengan 4. Kemudian 16 dengan 10 adalah tawafuk berkongsi sifir 2. Jadi cara nak rangkaiannya 10 bahagi dengan 2, 5. Jadi di sini kita buat catatan darab dengan 5 sebab GSTK ialah 80. GSTK 80 antara 16 dengan 10. Jadi macam mana 16 nak jadi 80? Ialah 16 darab dengan 5. Okay, seterusnya, lepas kita dah buat dalam catatan dalam korongan ini, kita lihat nombor 4 dengan nombor 5 adalah tabayun. 4 darab dengan 5, 20. 20 sinilah naik. Naik atas ni. Darab dengan 20. Hasil daripada perbandingan antara 4 dengan 5. Seterusnya, kita darab lah. Sini besarlah sikit nombornya. Jadi, kita kena darab. Semua kolom yang ada di tepi ni darab dengan 20. 24 darab dengan 20. Jadilah 480. Jadi, kemudian 3 darab dengan 20.
adalah 60. Baik, boleh bagi tak 60 kepada 4? 60 boleh bagi 4 jadi seorang berapa? Seorang isteri. Seorang 15. Okey, seorang isteri akan dapat 15. Jadi 15, 15, 30, 45, kemudian 5 lagi 60. Kemudian 20, 16 darab 20. 16 darab 20, berapa? 320. 300, 20. 20. 320. Ya, betul. Ha ha ha. Okay, 16, okey 16 darab 2, 32 tak? Jadi 320. 320 bagi 10. 10 orang kan kita nak bagi. Saham 320 nak bagi 10. 32. Seorang, 32. seorang akan dapat 32. 32. Barulah tak terlibat dengan perpuluhan di sini. Jadi seorang bintun akan dapat 32 saham. 5 untuk jadung pula, 5 darab 20. Jadi 100 saham. Baik, kita kena semak betul cukup ke tidak 480 ni. Jadi kita campur, jumlahkan seluruh saham waris daripada zaujah, anak dan juga datuk. Jumlahnya ialah 400, itu 480. Dan itulah cara untuk tasheh masalah bagi dua kumpulan waris. Kalau tak faham boleh tanya. Kalau tak tanya kira faham lah tu. Kita buat kolom. Kita buat dia punya table sini. Border. All border. Iaitu fardu untuk bentong kalau ramai. Kongsi dalam 2/3. Isteri pun ramai juga sini. Baik, contoh seterusnya. Si mati meninggalkan abon. Abon zaujatun abon zaujah bintun tiga bintun, kita tak bintun 3 orang. Tinggal ibnun. Seorang je ibnun. Boleh bagi cadangan fardu untuk abang berapa? Situasi untuk abang ada 1/6. Ada ansabah, ada 1/6 tambah ansabah. 1/6. Sana. 1/6. 1/6. Ada ansabah ke tidak? Ada. Bila ada anak perempuan, Bila ada anak perempuan, dia asabah. ansabah. Tapi Ni anak ada perempuan ke tak? anak lelaki, Ada asabah. Bila ada anak anak lelaki, abang dia dapat tak ada 1/6. 1/6 sahaja. Zaujah 1/8. 1/8. Bintun 2/3. 2/3. Ingat tu, bentong satu, kalau seorang 1/2, 2 orang 2/3 ataupun lebih. Tapi syaratnya tidak ada orang yang mengasabahkan. Kalau ada orang yang mengasabahkan, ibnung, jadi kesemuanya dapat asabah. Jadi asabah semua tu. Asabah li zakari mislu hadzil unsayain. Asabah bagi lelaki 2 bahagian. Jadi berapa bahagian sini nanti kita kira semula. 6 dengan 8, 24. 24 bagi 6 untuk bahagian abang, 24 bagi 6, 4 saham. Untuk zaujah, 24 bagi 8, 3 saham. Kemudian baki ada berapa? 4 campur 3, 7.
24 tolak 7. 17. 17. 17. 24 tolak 7. 17. Jadi 17 ni boleh bagi tak? Nak bagi berapa ni? Berapa bahagian nak bagi? Baik, mula-mula kita tentukan berapa bahagian yang perlu kita bahagi kepada bentong 3 orang dan juga Ibnung seorang. 5 bahagian. 5 bahagian. Okay, caranya bentong 1 saham. Ibnung 2 saham. Jadi, semuanya 5 saham. Jadi, semua 5 saham. Kita tulis sini 5 lah. 5 saham. Jadi, kita ada 2 nombor di sini, 2 angka antara 17 dengan 5. Siapa boleh bagi sipil berapa yang dikongsi 2 nombor ni? Ada kongsi sipil tak? Tak ada. Tak ada. Tidak ada. Bila tidak ada, 2 nombor Tabayun. ni adalah tabayun. Jadinya, berapa kena berapa. Jadi saham 17 ni perlu didarab dengan 5. Jadi di sini kita buat catatan dekat atas ni, perlu darab dengan 5. Jadi 24 darab dengan 5. Darab dengan 5, jadi 120. Semua kolom ni kena darab dengan 5. 4 darab dengan 5. 20. 20. 3 darab dengan 5. Untuk 15. zaujah. 15. 17. Okey. Untuk bahagian bentong 1 bahagian 17. 17. Untuk Ibnung 2 bahagian 34. Sebab 17 darab 5, kita pecah pada 5 pula. Maknanya sebahagian ialah 17. Sebahagian ialah 34. Kita perlu jumlahkan semua biar sama nombor. Biar jumlahnya 100 cukup 120. Jadi 20 campur 15 campur 17. 34 jadi 120. Setakat ni boleh ikut? Ada soalan ke tidak? Jadi contoh-contoh tadi kita dah lihat 1/2, 2/3 dan juga asabah. Boleh pergi setakat ni? Boleh Ustaz, boleh. Boleh. Orang-orang lain macam mana senyap je. Kita tadarus. Contoh yang Ustaz bagi dia ada yang Ustaz bagi tadi ada melibatkan tasihah. Baik, tasihah tadi dia keliru tak? Ini tasihah untuk satu golongan. Dia boleh jadi tasihah melibatkan 4 golongan. 4 golongan waris. Mana kalau melibatkan satu golongan tu biasa, 2 pun biasa, 3, 4 boleh jadi berlaku tasihah ni banyak golongan. Nanti kita tengok contoh lain pula. Zaujah. Si mati meninggalkan 2 zaujah. Jadi kedua zaujah ni. Untuk tasihah. Si mati meninggalkan 2 zaujah. Ni contoh lain pula ni. Meninggalkan 2 zaujah. Tinggal 3 orang nenek. 3 orang nenek ke 4 orang nenek ke? Okey, 3 nenek. Jaddatun. 3, bila sebut 3 nenek ni adalah moyang. Nenek peringkat yang kedua. Mana nenek peringkat yang kedua, 2 tambah 1, kaedah dia 2, bila peringkat kedua tambah 1, jadi 3 orang lah jumlah nenek yang mewarisi. Jaddatun, 2 orang sebelah bapa, seorang sebelah ibu. Jadi jaddah ada 3, 1, 2, 3. Kemudian meninggalkan, si mati meninggalkan, siapa lagi ni? Meninggalkan bentong. Kita bentong berapa orang? Bentong letaklah dalam 7 orang bentong. Bentong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Namanya itu buat contoh. Biasalah dalam, kalau dia betul nanti kita akan jumpa mungkin lebih banyak lagi. Kemudian ada lagi waris lain. Boleh lagi kalau nak tak waris lain ni. Tapi ni kita buat contoh berapa, 1, 2, 3. Okay, 3 golongan. Satu lagi dia boleh letak bintu evening untuk tasheh. Tapi kita tak belajar lagi bintu evening. Biarkan dulu. Kita cukup dengan waris-waris ni dulu. Yang pertama untuk zaujah. Berapa untuk zaujah bila si mati meninggalkan anak, ada anak? 1/8. 1/8. Okay, kita buatlah memadai, berpada dengan contoh ni dulu. 1/8 untuk zaujah bila mana ada furuk waris. Kemudian jaddah 3 orang. 1/6. Okay, jaddah kongsi dalam 1/6. Kemudian bintun. 2/3. Ramai bintun ni. Tidak ada orang yang mengasabahkan. Ada tak orang yang mengasabahkan dia? Tak ada. Jadi berapa? 2/3. 2/3. 2/3. Betul dah 2/3 tadi tu. Macam kopiu je dia sebut. 2/3. 2/3 tambah. Tambah dia, tambah kak. Tokok tambah. 2/3 saja. Bentuk tak ada tambah asabah. Ada tambah asabah ni melibatkan ayah dan datuk je. Baik, antara pembawah 8 dengan 6, asal masalahnya 24. Zaujah 24 bagi 8. Untuk zaujah 3. Kemudian untuk nenek 24 bahagi 6. Nenek kongsi dalam berapa saham sini? 24 bagi 6. 4 saham. Kemudian 3 campur 4, 7. Bukan baki sini. Bukan asabah ni, salah. 2/3 daripada 24 ialah 16. 16 boleh bagi tak 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh bagi 7 tak? Tak boleh. Tak boleh bagi sini. Jadi 16 tak boleh bagi dengan 7. 4 pun tak boleh nak bagi dengan 3. 3 tak boleh nak bagi dengan 2. Jadi kesemua saham waris di sini tak boleh dibahagi kerana melibatkan inkisar perpuluhan. Di sini kita perlu buat tasheh masalah. Membulatkan nombor perpuluhan. Saham perpuluhan ni kita kena bulatkan nombor ni. Jadi kita buat samakan dari sudut kedua-dua angka, ketiga-tiga angka ni. 3 dengan jumlah penerima 2 orang. 3 dengan 2 adalah tabayun. Jadi bila tabayun, darab dengan 3 darab dengan berapa? 2. Perlu didarab dengan 2. Kemudian 4 dengan 3. 4 dengan 3 juga adalah tabayun. Jadi sini perlu didarab 4, perlu didarab dengan 3. Kemudian 16 dengan 7. 7 orang kan tak? Okay. Jadi 16 dengan 7. Kalau 8 orang kan boleh bahagi terus tak? Ni kalau 8 orang, ni 7 orang ni. Manakala 16 dengan 8, seorang boleh dapat 2. Ni 16 dengan 7. Jadi 16 dengan 7 juga tabayun. Tabayun jadi perlu darab dengan 7. Jadi semua kena darab ni. Jadi macam mana yang kita nak darab 24 ni perlu didarab dengan berapa? Supaya nombor tu boleh dibahagi, saham boleh dibahagi kepada semua waris. Hanya perlu kita darab sekali saja. Satu nombor je kita perlu darab. Jadi nak tahu 24 ni perlu didarab dengan berapa? Berapa masalah di sini? Untuk tasai masalah ialah kita melihat setelah mana kita melihat saham waris dengan jumlah penerima, kita letak catatan dekat tepi tu, darab perlu didarab dengan berapa. Kita bandingkan pula dengan ketiga-tiga nombor ni. 2 dengan 3. 2 tak boleh masuk 3. 2 tak boleh masuk 7. 3 pun tak boleh masuk dengan 7. Jadi ketiga-tiga nombor ni adalah mubayanah. Tabayun belaka. Bila tabayun, kita kena darab semua nombor lah. 2 darab dengan 3.
Apa? 6. 6. Macam sekolah tadika tak? 2 dengan 3. 2 darab dengan 3, 6. Okey, kemudian 6 darab dengan 7. 42. Kedua. Okey, 42. 42 ni naik dekat sini. 42. Maksudnya semua kolom ni untuk dapat kita bahagi tanpa melibatkan perpuluhan perlu didarab dengan 42. Boleh terima? Jadi kolom ni perlu didarab dengan 42. 24 darab 42 jadilah 1008. Wah, besarnya 1008 apa? Biasalah tu kadar dalam masalah faraid bukan sampai tahap 1000, 2000, bahkan boleh jadi 10,000, 100,000, juta pun boleh jadi juga. Juta saham, dia punya saham tu. Saham juta tapi jumlah 10 riyal je dalam bank. Bagi pada juta-juta. Mana bahagian dia punya load bahagian tu perlu dipecah bahagi kepada 1008. Maksudnya di sini ialah jadi ada dua isteri tak. Katakan dia orang kaya. Dia orang kaya ada tanah 6 ekar contohnya. Tanah kebun 6 ekar. Tanah kebun 6 ekar ni untuk dibagi kepada semua waris. Kalau semua waris nak belaka bahagian ataupun nak nilai bahagian, perlu dipecah bahagi lot itu 6 ekar kepada 1000 petak. 1008 petak. Jadi konsepnya begitu. Itu asas dia. Kemudian, jadi semua saham perlu darab dengan 42. 3 darab 42 berapa? 3 darab 42. 126. 126 bagi 2. Berapa 126 bagi 2? 63. 60. 63. 63. Jadi seorang dapat, kalau salah kira kita boleh semak ni, 63. 63, okey. Kemudian untuk saham jadah 4 darab 24 darab 42. Berapa 4 darab 42? 168. 168. 168, betul kan? 168 bagi 3 berapa? 56. Jadi untuk jadah seorang dapat 56. 168. Okey semua. Kemudian untuk bentong pula 16 darab 42. Berapa? Ustaz nak tanya panjang. Guna kalkulator apa? 16 darab 42. 672. 600. 672. Dibagi kepada 7 orang. 96. 96. Jadi seorang dapat 96. 96 seorang. Jadi kita kena semak jumlah berapa semua saham ni. Cukup tak 1008? Takut lebih ke? 966. Kat mana tak kena ni? Okay, di sini kita ada lebihan lah. Kita ada lebihan. Kita tak letak di lebihan. Baik, 24 tolak apa ni? Tolak 19 nak 23. 16 campur 4, 20. Campur 3, 23. Jadi sini ada satu lebihan saham yang boleh kita bagi kepada Baitul Mal. Sini ada saham Baitul Mal. Baitul Al-Mal. Satu saham jadi 42. 42. Campur semua biar cukup 1008. Barulah cukup 1008. Kalau tidak, kita cari dah mana baki, nak pergi mana baki ni. Boleh ke Baitul Mal. Macam mana dengan tasah masalah ni, boleh faham? Boleh ikut? Boleh? Susah tak ni? Boleh Ustaz. Boleh? Susah tak bagi macam ni?
Boleh buat tak kalau penyelesaian macam ni? Kalau orang tak tolong bagi. 3 nak bagi 2 orang, 4 nak bagi 3 orang. Kalau jumlah dia 3 orang isteri, mudah kita bagi satu seorang dapat 1. Okey, jadi kalau dah dari sudut pengiraan, katakanlah pengiraan 6 ekar tanah. Kalau 6 ekar tanah dijual berapa RM? 1 ekar tanah kebun. Bagi contoh. Bagi contoh nilai harga, penilaian harga pasaran 6 ekar tanah. 6 ekar tanah nak jual. Jadi berapa semua nilainya? Siapa berani letak? Sebab bidaan ini. 240,000. Berapa? 240,000. Ada hak juta-juta. Kalau bidannya ambil tinggi sekali ya. Tapi Okey, kita letaklah 1 ekar tu tanah kebun. Ini mahal tanah ni. 1 ekar letaklah 60,000. Dia pun murah tu nilai tu. 60,000 kalau 6 ekar 360,000. Okey, 360,000. Kalau kita guna Excel, kolom ni kita letaklah format kepada currency 360,000. 360,000 siap dengan sen-sen lagi. Jadi, bila dah kita selesai semua letak nilai saham masing-masing, bolehlah kita mudahlah untuk kita kira. Jadi, pengiraannya caranya ialah macam biasa 63 per 1008 darab dengan 360,000. Okay, maksudnya di sini 63 per 1008. Ini keadaannya 63 bahagi dengan 1008 darab dengan 360,000. Cuma kita kena buka korongan ke tutup korongan ke tidak ni. Nanti kita enter dulu tengok. Okey, jumlah untuk zaujah seorang akan dapat 22,500. Tarik semua kopi kaedah ni, formula ni. Jadi jumlah keseluruhan ialah 360,000. Dia keluar dah tu jumlah tu. Jadi di sini melibatkan perpuluhan juga. Kalau sen dah ni bagi nilai yang RM dah tak apalah. Mana yang kita tak mahu melibatkan, tak nak melibatkan perpuluhan ini adalah saham. Bila sudah nilai tu perpuluhan, yang tu tidak mengapa. Maknanya di sini kita mungkin akan ada waris yang melibatkan terima perpuluhan sen. 71 sen tu ada tu. Dia nampak cara dia, kaedah dia. Dari sini kita boleh semaklah formula dia. E42 maksudnya 63 ni lah. Sini ni menang merujuk kepada kolom dan tepi ni. Dan bahagi dengan 1008 asal masalah ataupun tasah masalah. Dengan jumlahnya, lepas tu darablah dengan keseluruhan harta si mati. Jadi apa-apa saja nilai harta si mati yang mari kemudian, katakanlah itu tanah kebun. Lepas tu macam mana pula tanah luk banglo. Maksudnya si mati yang masih ada lagi tanah luk banglo. Nilailah berapa luk banglo. Kalau luk banglo tu ada banyak pula katalah 2 juta. 2 juta ni kaedah yang sama kita guna. Maksudnya 63 per 1008 darab dengan 2 juta. Itu basic saja kita guna asas dalam matematik. Jadi membantulah manakala kita guna Excel ni boleh membantu untuk kita mengira jumlah-jumlah yang besar. Kalau ada kalkulator, kita guna kalkulator. Ada soalan? Rasa kat sejam dah ni. Baik, kita kalau tidak ada soalan, kita berhenti seketika dan selepas pada ni, kita nak berhenti setakat ni je. Start bagi peluang lah. Nak teruskan dengan Banatul Ibni ataupun nak ambil minggu depan ke?
Puasa-puasa ni tak ada pergi makan tengah hari. Ikut Ustaz. Ikut Ustaz. Jadi kalau ikut Ustaz untuk selarah dengan kelas satu lagi tu, kelas satu lagi petang ni ada 1 jam je. Kalau kita buat 2 jam ni jadi takut tertinggal pula kelas tu. Jadi kita selarah lah. Mana kita berhenti untuk sekadar ni dulu. Untuk minggu ni banyak saja kita dapat ambil. InsyaAllah minggu depan kita sambung banat bintul ibni pula. Jadi tadi kelas pagi tadi ada hak terlibat kelas pagi tadi tu. Minta maaf lah kerana Ustaz terlibat dengan pengurusan jenazah tadi. Kebetulan ada jiran meninggal. Bukan terpaksa lah dia malam tadi tengah tidur di telefon, terpaksa pergi rumah. Kemudian dia minta tolong. Serah bulat-bulat pada kita untuk cari, untuk mandikan jenazah, untuk kafankan jenazah. Cuma tadi selepas daripada solat, Ustaz ada pergi ke bumi lah, mana serah ke orang lain untuk pengebumian. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit ilmu yang kita dapat hari ini, biarlah sedikit tu tapi berkat, bermanfaat. Jadi nak berkat ni kita kena amal lah. Macam kita ada harta juga. Bila ada harta, untuk dapat keberkatan daripada harta ialah dengan berzakat. Jadi keberkatan ilmu dengan berzakat, macam nak berzakat macam mana? Jadi zakat ilmu ni lah dengan cara kita beramal. Sama lah konsepnya, kalau kita ada ilmu banyak, kena beramal banyak ke? Kena beramal macam zakat lah. Kalau ulama kata buat macam zakat. Kalau ada harta banyak, 2.5% kena keluarkan zakatnya. Jadi sekurang-kurangnya, ilmu kita ni banyak-banyak dah kita belajar, dah beramal, kena beramal juga. Supaya berkat ilmu yang kita pelajari dan kita sampaikan kepada orang lain. Ta'allamul faraidah wa 'allimuhan nas. Belajarlah kamu dan kamu kena ajarkan kepada orang lain. Wallahu alam, naktafi bihadzal qadr. Allah manfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Rekod Terima kasih, kehadiran Ustaz. untuk hari ni. Tolong rekod kehadirannya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustaz. Ustaz.